Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mulai bulan ini dan seterusnya bulan-bulan yang akan datang dengan izin Allah, saya berhasrat untuk membahaskan secara ringkas sebuah buku himpunan hadis sahih yang disusun oleh yang berbahagia Dr. Zahzan Muhammad. Jadi buku ni tajuknya 300 hadis bimbingan ke arah mencari redha Allah. Jadi insya-Allah mulai bulan ni dan seterusnya dengan izin Allah. Tapi oleh kerana 300 hadis ni tuan-tuan, kalau sebulan satu hadis, makna 25 tahun. Jadi saya akan pilih-pilih sahaja sebab sebahagiannya tidak disyarahkan oleh beliau. Dan syarahan beliau pun ringkas tapi agak padat. Ini satu usaha yang cukup baik. Cumanya kalau tuan-tuan rasa nak beli, tuan-tuan belilah, tak nak beli dengar sudahlah. Tapi kalau nak beli jangan beli yang ni. Beli edisi baru. Sebab yang lama ni ada kesilapan. Nah, dan kesilapan itu telah diperbetulkan oleh beliau. Lebih baik tuan-tuan beli 300 hadis yang covernya warna kuning. Gambar Ustaz Zahzan ada. Nah, jadi yang tu insya-Allah saya beli yang baru dan saya compare yang lama ni, kesilapannya telah diperbetulkan dalam buku ataupun SDC yang baru. Baik, insya-Allah untuk malam ni, mungkin malam ni hadis ni pun 2 bulan baru nak selesai. Kan? Jadi sebab banyak perkara yang nak dibahaskan. Hadis yang cukup popular, bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala telah meletakkan hadis yang mulia ini, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di permulaan kitab beliau Riyadhus Salihin dan juga Matan Arba'in. Ya. Tajuk dan hadis yang pertama malam ni, niat. Niat permulaan segala amalan. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ataupun muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan perbuatan adalah dinilai mengikut niat. Setiap orang dinilai dengan niatnya. Sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai mengikut niatnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau wanita untuk dikahwininya, maka hijrahnya dinilai mengikut tujuan hijrah itu. Itu maksud hadis
yang kita baca. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam hadis yang pertama pada malam ini ada beberapa perkara yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya tentang pentingnya niat. Niat tu apa benda? Tidak ada keterangan. Amalan hanya diambil kira jika disertai dengan niat. Apa yang dimaksudkan dengan amalan ialah segala perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf, sama ada fardu atau sunat, sedikit atau banyak. Jadi amalan-amalan ini perlu disertai dengan niat. Dan niat yang dimaksudkan ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang mana saya boleh buat penambahan, saya tambahlah. Jadi saya nak kaitkan hadis ini dengan firman Allah di dalam surah ke-25 Suratul Furqan pada ayat 23. Ya. Mengikut tafsiran ulama, amal-amal kebaikan yang kita kerjakan ini perlu memenuhi 3 syarat. Sekiranya 3 syarat ni tak ada, amalan kita tidak diberi ganjaran pahala. Yang pertamanya, niat tu. Kita baca firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maksud ayat, dan kami akan perlihatkan, yakni amal-amal kebaikan yang pernah kita kerjakan sewaktu kita hidup di dunia. Allah akan tunjukkan semula, inilah amal-amal kebajikan, kebaikan yang banyak kamu kerjakan. Malangnya, faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan itu umpama debu yang berterbangan. Ini dia. Surah ke-25, Suratul Furqan, ayat 23. Jadi berdasarkan ayat ini dan kitab tafsir, tuan-tuan dan puan-puan, 3 syarat. Suatu amalan yang kita kerjakan bakal diberi ganjaran pahala apabila memenuhi 3 syarat. Pertamanya, sama macam hadis tadi, tentang niat. Yang kita perlu lakukan ialah amalan-amalan yang kita kerjakan ini wajiblah kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cukup penting. Dalil Quran. Surah ke-6 Al-An'am. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, apakah yang dikatakan niat kerana Allah ni, apa cerita? Ini jawapannya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku kerana Allah. Ini tuntutan agama. Jadi inilah yang disebutkan niat ikhlas kerana Allah ni. Ini yang kata ikhlas. Amalan kita semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain-lainnya. Sama ada solat kita baik, bukan kerana mertua. Ibadah yang terbahagi kepada 2, kata Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Ada ibadah khusus, solat, puasa, zakat, haji. Ada ibadah umum. Malangnya kita orang Melayu diajar ibadahnya solat, puasa, zakat, haji. Selesai. Bagaimana dengan ibadah umum? Kalau kita orang yang solat dalam masa yang sama, kita juga seorang pekerja yang amanah. Amanah dan menunaikan amanah ni adalah ibadah, tuan-tuan. Tak ada makna solat tak tinggal, tapi kaki songlap, kaki rasuah. Ini ibadah perlu kita luaskan pengertian dia. Menunaikan amanah adalah ibadah.
Berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah ibadah. Semayang tak tinggal, solat tak tinggal. Tapi malangnya kedua ibu bapa dihantar ke rumah orang tua-tua. Kan? Ini tak kena. Tak kena tuan-tuan. Berbuat baik kepada mereka adalah ibadah. Berjihad di jalan Allah adalah ibadah. Amar ma'ruf, nahi mungkar adalah ibadah. Membaca Quran, zikir, selawat adalah ibadah. Yang khusus yang tadi, yang umum luas. Jadi, apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, hendaklah diniatkan kerana Allah. Bukan baca Quran kerana nak tunjuk kat orang, tak jadi. Kan? Begitu juga hidup kita dan mati kita adalah kerana Allah. Itu yang pertama dalil yang memerintahkan umat manusia mengikhlaskan amal-amal mereka wajib diniatkan kerana Allah. Dalil kedua Al-Bayyinah, ayat yang kelima. Al-Bayyinah ni lam yakunil ladzi. Melayu lam yakunil ladzi dia tahu. Al-Bayyinah dia cari tak jumpa. Kan? Bukan Melayu Shah Alam ni. Section 8 ni. Section 12. Contoh betul. Kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami perintahkan, yakni kepada manusia, melainkan buat apa tuan-tuan? Mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepadaku. Hak kita buat ini, ibadah yang kita kerjakan ini hanya kerana Allah. Cakap senang lah, ikhlas kerana Allah kan. Tapi nak menunaikan tuntutan ikhlas itu wallahu alam. Kan? Adakah tuan-tuan ikhlas datang pada malam ini? Jangan tanya tuan-tuan, tanya ustaz pula, tapi jangan tanya ustaz ni, ustaz lain. Ustaz ni datang ikhlas lah. Tengok ustaz berdatang ikhlas. Kan? Ikhlas pula ustaz pun habis. Kan? Cerita gitu. Al-Bayyinah ayat kelima. Dan tuan-tuan, untuk kita kembangkan lagi kelebihan orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, ini kitab tafsir Arab Saudi. Surah ke-15 ayat 39 dan 40. Pada muka surat 394, kita sama-sama dengar apakah kelebihan orang yang ikhlas. Niat dia kerana Allah. Firman Allah, wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maksud ayat, dan kami akan menyesatkan seluruh anak Adam. Siapa? Inilah permintaan terakhir. Bukan uji Rashid. Dulu ada kan cerita permintaan terakhir. Takkan tuan-tuan tak tengok, ustaz pun tengok. Zaman dululah, masa tu tak jadi ustaz lagi, baru nak start. Kan? Permintaan terakhir Iblis, Iblis bermohon kepada Allah supaya diberi peluang untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Allah merestui, memberi laluan, tetapi ada exceptionnya, ada pengecualiannya. Ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hambaku yang mukhlis, yang ikhlas, kamu tak boleh nak selewengkan mereka, nak menipu daya, nak menyesatkan mereka. Kita dengar kelebihan mukhlis. Yang dimaksud dengan mukhlis, ini tafsirannya, ialah orang-orang yang telah diberi taufik. Taufik maknanya pertolongan ataupun kemampuan untuk beribadah. Tapi kalau nak ringkas, kita pilih perkataan pertolongan. Yang dimaksud dengan mukhlis ialah orang-orang yang telah diberi taufik ataupun pertolongan
untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan, bila kita niat kerana Allah, ikhlas kerana Allah dalam amalan-amalan, kita bakal dikurniakan pertolongan sehingga begitu mudah bagi kita untuk menjunjung perintah-perintah Allah. Nak datang ke surau mudah, nak ke masjid dengar majlis ilmu pun mudah. Inilah kelebihan orang yang ikhlas. Kan? Jadi kita yang dapat datang ni pun janganlah ego pula kata kita ni hebat kan. Kan? Kadang-kadang yang tinggal bersebelahan dengan surau pun tak datang, punya mangkuk. Kan? Tak apa mangkuk boleh tahan, kalau dia hayun sekali balik awal. Kan? Yang jauh pula boleh datang. Masya Allah, kita yang dapat menunaikan tanggungjawab menuntut ilmu ini perlu ingat, perlu ingat firman Allah dalam surah An-Nur, surah ke-24 pada ayat 21. Selain pada mungkin kerana amalan kita ni ikhlas, tapi ada ayat-ayat lain yang menjelaskan, memperingatkan kepada kita segala kebaikan yang kita lakukan itu, ataupun kita menjadi manusia yang baik, yang senantiasa tunduk dan patuh mengikut perintah-perintah Allah, bukan kerana kita hebat, tetapi adalah kerana kurniaan dan rahmat Allah. Ingat, inilah kelebihan kita ikhlas. Allah campakkan taufik pertolongan, Allah permudahkan kita, sehingga Allah mengurniakan bermacam-macam kurniaan dia dan limpahkan rahmatnya. Firman Allah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Maksud ayat An-Nur surah ke-24 di pertengahan ayat 21. Dan kalaulah bukan kerana kurniaan dan rahmatku, Tuhan sebut dengan jelas. Hak kita boleh buat ni, kemungkinan yang pertama tadi, kerana kita ikhlas. Allah kurniakan taufik, pertolongan. Ayat ini menyatakan itu adalah kurniaan. Kalaulah bukan kerana kurniaan dan rahmatku, tak ada seorang pun dari kamu yang bersih selama-lamanya. Maksud apa dia? Kita akan terlibat bermaksiat kepada Allah, mendurhakai Allah, tapi oleh kerana kurniaan dan rahmatnya dia pilih kita. Masya Allah, jagalah elok-elok tuan-tuan. Kan? Saya pun dia pilih juga, tapi dia bagi naik sikit jadi ustaz. Tuan-tuan baru nak start, tak apalah, pelan-pelan lah. Kan? Ustaz pun dah kena jaga juga benda ni. Jangan lupa diri. Kan? Faham? Kerana kurniaan dan rahmatku. Dan Allah menyatakan, dan akan tetapi aku membersihkan sesiapa yang ku kendaki. Allah hendak kita jadi baik. Dia pilih kita. Jaga elok-elok tuan-tuan. Dan Allah menyatakan, wallahu sami'un alim, dan adalah Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu yang pertama. Saya kaitkan dengan kepentingan niat kerana Allah. Kelebihan orang yang amalan-amalannya diniatkan kerana Allah semata-mata, kelebihannya Al-Hijr ayat 39-40 yang saya baca tadi, mereka ini bakal dikurniakan taufik, pertolongan. Bila Allah beri pertolongan, tuan-tuan, segala-galanya mudah, betul atau tidak? Subuh sekarang 5.40. Cukup mencabarlah tu. Kan? Tapi sebelum 5.40 dah bangun dah, bukan kita hebat. Taufik daripada Allah. Kan? Tapi yang tidak dikurniakan taufik ni, Masya Allah, dengar dah azan, tak boleh bangun juga. Kan? Kita ni, sebelum azan sampai dah ke surau. Jangan kita rasa hebat sangat. Dah. Taufik pada Allah. Ikhlaskan.
Sebab tu ada seorang ustaz dia berceramah, saya ingat sampai sekarang. Kita bangun awal. Bangun awal dah saya kata. Pukul 4 pagi sebelum subuh, sejam setengah sebelum subuh dah bangun. Bangun-bangun pergi kat tingkap rumah dia tu. Dia buka tengok, alamak, Tok Imam pun rumah gelap lagi. Cerai punya Tok Imam. Dia pergi ambil tahu, Tok Imam bangun tak bangun lagi. Tak payahlah. Tutup balik tingkap tu, pergi tidur. Solat tahajud tak berpahala. Kita bangun, kita buat kerja kita ya. Ini ikhlas, tak payah tengoklah jiran bangun ke tak bangun. Tambahan pula berjiran dengan ustaz cerai pula. Ceramah kemas sangat kan. Oh lama gelap lagi, mangkuk juga dia kata. Kan? Dia tak tahu aku semayang dalam gelap. Kan? Ini cerita dia dapat dosa keringnya. Cerita gitu. Kan? Dia tak payah tengok tuan-tuan, bangun buat terus ya. Kita tidak menafikan kadang-kadang perasaan ni memang datang. Kita rasa kita hebat. Memang betul tuan-tuan. Ni iblis ni celaka sungguh. Tadi saya berkhutbah tuan-tuan. Di satu masjid Karak Biru. Hari ini tuan-tuan, Masya Allah. Tuhan bagi ayat Quran hadis lancar. Dengan saya cakap lambat satu. Bagi kefahaman. Pakat ngangguk lah tuan-tuan. Ngangguk lena padanya. Dia timbul juga perasaan, oh hari ni hebat aku. Aku baca Quran teratur, hadis semua dengan muka surat saya sebut. Semua lancar. Celaka iblis ni saya kata. Hanya cuba nak pedaya aku. Ini kurniaan Allah pada aku. Baru hilang tuan-tuan. Ingat tu, ingat. Kalau kita terbawa-bawa, kita merasakan kita hebat, fala tuzakku anfusakum. Habislah amalan kita. Kita telah menjadi orang yang ujub. Kita kagum terhadap diri kita. Kitalah hebat, orang lain tak hebat. Sampai ni. Nak ulang balik tak boleh dah, setengah jam dah. Kan? Tak apa, sambunglah. Oh, ada copyright pula, copyright reserve. Hak apa? Cipta terpelihara. Baik. Jadi cerita begitu tuan-tuan, kita pohon pada Allah. Moga-moga kita adalah hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah, dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, syarat untuk diberi ganjaran pahala selain pada niat kerana Allah, dalam kitab tafsir disebut amal yang kita kerjakan mesti wajib atas dasar beriman kepadanya. Kita yakin, kita percaya ini adalah tuntutan. Kita bukan jenis manusia pak turut. Orang buat, kita buat. Orang solat, kita solat. Orang pergi kuliah, kita bukan. Kita meyakini ini tuntutan. Aku beriman kepada Allah. Ini tuntutan daripada Allah. Menuntut ilmu, solat dan sebagainya. Ini adalah kewajipan. Jadi sesiapa, baik lelaki maupun perempuan, kalau amal yang dikerjakan bukan atas dasar beriman kepada Allah, tidak akan mendapat ganjaran pahala. Kita tengok pula. Alamak, tolong ambil tafsir Pimpinan Ar-Rahman boleh? Salah seorang tolong bangun Ustaz, tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Tuan kenal tak? Yang agak tebal sikit tu tuan. Tu boleh. Jawi pun tak apa. Apa tuan-tuan ingat saya tak pandai baca Jawi lah. Syuroi lah. Jawi pun tak apa, Rumi pun tak apa. Surah ke-16 sebab ada tafsirannya. Suratun Nahli ayat 97. Cumanya tadi PA sistem dia kurang baik. Dia ada gangguan sikit. Kan? Selama saya duduk khutbah di seluruh Malaysia ni lah, di antara yang terbaik PA sistem dia ialah di Sri Melati, kawasan Selayang. Cakap sikitnya, sebut sikit. Dengar satu Malaysia.
Betul tuan-tuan. Hari itu memang best betul lah. Sama lah macam hari ni, ayat Quran. Jadi bila PA system ni baik, kita yang berceramah ni, nak baca Quran hadis dia keluar lancar. Tapi kalau kena cap ayam makna, balik awal. Dia tarik suara lah, Allah. Saya pernah kena banyak dah tuan-tuan, letih kita. Kan? Kalau PA system ni penting. Ni macam ni okey lah ni. Ni bukan cap ayam ni. Kan? Ni kira okey. Cakap sikit je. Kan? Baik. Sebab tu saya ingat Allahyarham Ustaz Bunyamin Yaakob. Dia kalau dia berceramah, dia bawa mikrofon sendiri. Mahal. Jadi tuan-tuan pun yang mengurus mentadbir surau masjid, pastikan PA system ni penting. Kan? Yang tadi tu sekejap dengar, sekejap tu rugi lah tu. Kan? Baik. Firman Allah Surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tuan-tuan dengar terjemahan dan tafsirannya. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman. Ini dalil. Nak dapat ganjaran pahala, amal yang kita kerjakan mesti wajib atas dasar beriman kepada Allah. Kita meyakini ini adalah perintah Allah. Kita melaksanakannya. Ini syarat. Kan dia sebut. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan membalas mereka akan pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Ayat ini juga menjelaskan dalam Islam tidak ada diskriminasi. Lelaki ataupun perempuan, amal-amal soleh yang dikerjakan oleh lelaki atau perempuan selama mana beriman kepada Allah, ganjaran pahala sama aja. Kalau tak ikhlas, semua tak dapat pahala. Nah, kita dengar sikit. Di penghujung Allah kata, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka akan pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Kalau ikut standard amalan yang kita laksanakan hari ini, tak layak untuk mendapat ganjaran yang hebat di sisi Allah. Tapi itu semualah kerana keikhlasan dan kerana rahmat Allah dan kurniaan dia. Ya? Kita dengar. Lelaki atau perempuan yang mengerjakan amal-amal yang soleh sedang ia tetap beriman hingga akhir hayatnya, maka Allah akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik di dunia, dengan menikmati sepenuh-penuh kebahagiaan meskipun ia hidup miskin. Kehidupannya susah, orang miskin, tapi bahagia. Kenapa? Sepanjang kehidupan dia, hingga ke akhir hayat dia, dia beramal dengan amal-amal yang Allah redha, dan amal itu dikerjakan memang kerana Allah atas dasar beriman kepadanya, dan di akhirat pula ia akan beroleh sebaik-baik balasan. Ini kelebihan orang lelaki maupun perempuan yang beramal dengan amal soleh. Kita dengar lagi. Sedang orang-orang kafir atau orang-orang yang tenggelam dalam maksiat. Ini yang tak peduli agama ni Pak Said ni. Dikira dia ya. Bukan kita nak mengata orang ni memang cerita pasal orang, bukan pasal lembu ni. Kan? Sedang orang-orang kafir atau orang-orang yang tenggelam dalam maksiat akan dihidupkan di dunia dalam keadaan resah, gelisah dan tidak tenteram jiwanya. Walaupun mereka kaya raya, ni pun satu penyakit juga. Kan? Tak salah, kaya lah. Jadi jutawan pun tak apa. Tapi dia sebut di sini. Dan di akhirat pula,
akan beroleh seburuk-buruk balasan disebabkan kekufurannya atau maksiat-maksiat yang dilakukannya. Ini bezanya tuan-tuan, orang-orang yang beramal kerana Allah dan kerana beriman kepadanya, Masya Allah, kehidupannya kehidupan yang bahagia. Walaupun dia orang miskin. Dia faham tak tuan-tuan? Ini yang kedua. Yang kedua, syarat untuk mendapat ganjaran pahala dalam kitab tafsir yang saya miliki di rumah ialah beriman kepadanya. Pertama, niat. Ikhlas kerana Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah. Yang ketiga syaratnya ialah menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tanya pula. Tanya hadirin dan hadirat pada malam ini. Kenapa kita perlu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita perlu menjadikan beliau sebagai contoh tauladan utama sedangkan dia manusia seperti kita, Pak Said? Dia pun ada masa suka duka, makan, minum, tidur. Bawa yang besar, bawa yang kecil, kahwin. Agak-agak lah nak jawab macam mana. RTM, baru sampai. Kadang-kadang ada lagi yang masih mempertikaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tadi pun saya sebut. Tadi khutbah tajuk batas-batas iman dan kufur. Sesiapa yang beriktikad, yang berkepercayaan Nabi Muhammad ini hanya diutus untuk Arab, batal iman dan Islam. Kalau kata kafir, dia orang terperanjat. Batal iman dan Islam, dia senyum, bengong sama. Orang Melayu kan boleh dengar perkataan kafir, tuan-tuan, cukup takut. Kafir, kufur, senyum. Sama. Batal iman dan Islam, bagi sedap dengar sikit. Ingat tuan-tuan, satu ketika dulu, saya tak ingat nama si Hapra tu. Dia menulis dalam sebuah akhbar berbahasa Inggeris, Muhammad was a tribal leader. Muhammad adalah ketua suku kaum. Ini satu penulisan yang cukup biadab. Ni zaman Mahathir lah ni. Mahathir pun sama juga, sebut bila sikit. Boleh? Pak Syed? Pak Syed nampak macam Mahathir juga. Alamak. Satu kapal apa? Cerita gitu. Nama apa tu si Haprak tu, saya cukup marah tu. Biadab betul loh. Dia boleh kata Muhammad ni hanya diutus untuk Arab semata-mata. Tuan-tuan, dari Quran pun ada ni yang jadi kafir. Siapa yang beriktikad sedemikian kafir. Tuan-tuan cari jilid pertama Mustikah Hadis. Di penghujung kitab dalam bab wajib menjaga iman dan Islam supaya tidak rosak. Salah satu contoh yang dikemukakan dalam kitab tersebut, sesiapa yang mengungkapkan Muhammad adalah diutus untuk Arab sahaja. Batal iman dan Islam. Kita dengar firman Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah ke-21 ayat 107 Al-Anbiya. Dan tidaklah kami utuskan di kau wahai Muhammad melainkan supaya membawa rahmat kepada seluruh alam. Dalam hadis Muslim, innama bu'ithtu rahmah, sesungguhnya aku dibangkitkan untuk membawa rahmat. Rahmat ni apa benda? Cuba kita dengar sendiri. Surah apa? Al-Anbiya 107. Tafsirannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Taala kepada penduduk dunia seluruhnya. Bukan Arab ni tafsirannya. Diutus oleh Allah Taala kepada penduduk dunia seluruhnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Sesiapa yang beriman dan menurut syariat Islam yang disampaikannya, selamatlah dia dunia akhirat. Dan sesiapa yang kufur engkar, celakalah dia dunia akhirat.
Kita cakap ada hujah. Sebab tu syarat ketiga kata ulama untuk memastikan amal-amal kebaikan atau kebajikan yang kita lakukan mendapat ganjaran pahala, syarat ketiga menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya tuan-tuan belum jawab. Kenapa kita perlu ikut beliau? Siapa jawab tepat RM100. 1 saat dari sekarang habis. Jadi memang tak nak bagi benar. Saya nak dapat pun susah tuan-tuan. Kan? K-pop tak apalah. Kan? Orang bayar juta-juta. Kan? Sai, PSY, sai. Sai ni kalau bahasa Hokian, tai tuan-tuan. Kalau orang Hokian, Cina Hokian kata, lu kau sai lah. Hang ni tai anjing. Jangan duk senyum pula, lanyak dia. Sebab tu kena reti juga bahasa orang ni pun. Ya? Hokian, tapi di sini banyak Cantonese. Ya? Bayar Hokian insya-Allah lah. Jangan main-main. Saya jawab balik, orang Cina tu membalik awal. Ayah, lu tahu ke apa saya cakap? Lu jangan main-main sama saya. Nang boti nang kui boti kui. Alamak, dia pula tak faham lah yang tu. Sebab yang tu bahasa Hainam. Lu kong ambil ah. Dia tahan kata apa? Kan cerita gitu, nak pergi hilang hantu Pak Said, tak ada apa. Muslimat, kenapa kita kena ikut dia? Dia manusia seperti kita. Betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia seperti kita, tetapi ada perbezaan. Perbezaannya dirakamkan oleh Allah dalam suratul Kahfi pada ayat yang terakhir 110 dan suratul Najmi surah ke-53 ayat 3 dan 4. Ini beza dia. Yang kita biadab kata dia diutus untuk Arab saja. Alamak. Penulis celaka tu apa nama saya pun tak ingat. Kan? Nama apa? Tak apalah. Orang jahat ni memang kita tak ingat pun nama dia. Bukan dia. Faris Nur dia sebut dalam soal lain. Kalau tak silap saya, dia sebut dalam soal Nabi berzina dengan 15 wanita kot. Ini pun lagi satu celaka punya ni. Kan? Puak-puak ni. Tapi malangnya zaman pemerintah rejim Mahathir, mereka ni bebas tuan-tuan. Termasuk Kasim Ahmad. Senang-senang cakaplah apa pun. Hinalah Islam. Kan? Lepas dia pun dah letak jawatan, naik pula Islam Hadari. Turun kereta naik lori. Kan? Puak-puak haprak ni semua hilang entah ke mana. Kan? Karena Pak Lah ni orang yang ada agama, takkan dia nak biar benda macam tu. Kan? Sekarang naik pula Islam wasatiyah. Orang Islam yang kehidupannya sederhana. Sederhana ke tuan-tuan? Kalau bil elektrik rumah Perdana Menteri 2.2 juta setahun. Air 311,000. Sederhana ke? Ini bukan fitnah. Ini bukan dalam Al-Quran atau hadis. Dalam akhbar Desta 29 Oktober 2013. Muka surat 14. Tajuk Nation. Mampu sampai nak lawan aku. Kan? Kita cakap semua fakta. Kan? Baik. Jadi ceritanya kita baca ayat 110 suratul Kahfi terlebih dahulu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, itu dalil dia. Katakanlah Muhammad, bagi tahu pada umat manusia, aku dengan kamu sama sahaja. Tetapi yang membezakan aku dengan kamu, yuha ilayya, aku dipandu dengan wahyu. Nampak tuan-tuan? Ini yang membezakan kita dengan dia. Sebab tu dia contoh utama bagi umat manusia. Diutus kepada seluruh alam. Untuk menjadi contoh, membawa rahmat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surah An-Najmi 3 dan 4. Dan Muhammad tidak bercakap
dengan hawa nafsunya, tetapi dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Tak ada dah Rasul selepas kewafatan beliau. Malangnya di Malaysia ada Rasul Melayu. Rasul Melayu tak hebat, Tuhan Harun. Allah, tuan-tuan. Muslimat, Tuhan Harun. Aduh, tu pun ada pengikut, tuan-tuan. Aku pelik lah orang Melayu ni. Tuhan Harun bini 3. Hai, Tuhan pun kahwin juga kan? Tu pun ada pengikut. Ya Allah, hai, tak tahulah manusia ni, tuan-tuan. Orang Melayu ni mudah terperangkap. Kalau dah kita dengar majlis ilmu macam saya ke macam ustaz-ustaz lain, nilailah dulu. Laisa kamithlihi syai'un dalam Quran. Tak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab tu ulama kata kufur, tuan-tuan, batal iman dan Islam kalau kita samakan Allah dengan makhluk. Dalam Quran Tuhan sebut tangan. Apakah Allah ada tangan seperti kita? Tak boleh. Kalau seperti kita, sama. Kan? Allah. Kalau ditakdirkan Fir'aun hidup semula, tuan-tuan, dia pun pengsan dengan Tuhan Harun. Pengsan Fir'aun. Hang ni teruk lagi pada aku. Dia. Cerita begitu. Janganlah terpengaruh sangat-sangat, tuan-tuan. Mudah sangat terpengaruh kita ni. Kan? Itu hujah saya kenapa amalan kita perlu menempati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau dipandu dengan wahyu. Dan Nabi sendiri kalau baca hadis kadang-kadang orang tak suka sebab bila baca hadis riwayat Muslim ke Bukhari, Nabi menyatakan tentang diri beliau. Jadi kadang-kadang orang kata dia angkat diri. Kan? Sebagai contoh, inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis sesungguhnya riwayat Imam Muslim. Sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran dan sebaik-baik petunjuk Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan anti hadis tak boleh terima. Ini semua angkat diri punya. Kan? Tapi bagaimana dengan dalil Quran? Quran sendiri mengiktiraf beliau. Di antara contoh Al-Ahzab ayat 21. Surah ke-33. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Muhammad. Dalam ayat ni tak ada cerita lain, cerita Muhammadnya. Terdapat contoh tauladan yang terbaik yang sewajarnya kamu ikuti. Nak ikutlah, contohilah beliau. Kita bukan nak kata, tuan-tuan, banyak hadis-hadis. Di antaranya riwayat Ad-Darimi. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Lau bada lakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni ladhalaltum an sawa'is sabil walau kana hayyan wa adraka nubuwati lattaba'ani. Hadis ini hadis ke-14. Dalam Mustikah Hadis jilid pertama keluaran Jabatan Perdana Menteri. Nabi menyatakan demi jiwa Muhammad di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dengan tiba-tiba Musa alaihi salam muncul di kalangan kamu. Kemudian kamu ikut dia dan kamu tinggalkan aku, kamu sesat dari jalan yang lurus. Pak Syed fikirlah, lu fikir sendirilah. Kalau ikut Nabi Musa pun, tuan-tuan, jadi sesat. Saya kadang-kadang pelik, tuan-tuan. Ada puak-puak ni dalam Malaysia yang mengaku jemaah Islam. Mereka menyatakan mengamal fahaman sekularisme tidak menyalahi Islam. Sekularisme ni tak menyalahi ajaran Islam. Nabi kata, kalau ikut Nabi Musa pun kamu sesat. Sekularisme daripada Nabi mana? Kan? Puak-puak ni mangkuk semua. Kan? Saya yang kata tu pula bukan siapa, tuan-tuan, kawan saya juga. Kami dah putus tali persaudaraan.
Tak sangka cerai punya kaki. Dulu nampak macam warak, rupanya wakrok juga. Nak sokong torutnya tak habis-habis. Ni. Tuan ingat, sesuatu nikmat yang Tuhan kurnia kepada kita jangan salah guna. Surah ke-28, surah Al-Qasas ayat 17. Tuan-tuan dengar sendiri. Saya rasa pelik Tok Imam. Tok Imam nampak menung malam ni. Tapi muka nampak bercahaya-cahaya pula lah. Alamak, orang beriman. Pak Syed balik tak suka saya ke apa? Mana nak tahu kok masuk belah Mahathir ke pula, mana nak tahu. Tuan-tuan ambil modal ni, kita tanya ustaz-ustaz yang hafaz Quran sokong Taurut. Ustaz-ustaz yang hafaz Quran sokong pemerintah yang zalim. Boleh ke? Tuan-tuan dengar ayat saya baca, kita dengar terjemahan. Qala Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahira lil mujrimin. Surah ke-28 Al-Qasas ayat 17. Saya rasa pelik tuan-tuan, pelik. Hei, hafaz Quran sokong kemungkaran. Ia merayu lagi, wahai Tuhanku, demi nikmat-nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku. Boleh menghafal 30 juzuk ni tuan-tuan, hebat lah. Kan? Lebih hebat daripada saya ni. Saya tak boleh 30 juzuk. Juzuk 30 insya-Allah. Kan? Ni mampu mengingati keseluruhan Al-Quran ni. Masya Allah. Bukan mudah. Ini kurniaan Allah. Tengok dia kata. Wahai Tuhanku, demi nikmat-nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku, peliharalah akan daku, supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah. Itu dia. Dia tak mau jadi penyokong kepada hafal Quran sokong Taurut podayin narakacracik. Ustaz dah cakap lah, kita ada hujahnya. Ini doa Nabi Musa alaihi salam. Kenapa tuan-tuan? Kerana kelebihan yang Tuhan kurnia kat dia. Dia ni memang kuat. Sekali dia lanyakkan tu KO, mampus terus. Orang Qibti. Dia bimbang, dia salah guna nikmat kurniaan Tuhan. Jadi kita kias sendirilah. Kamu boleh tahu ayat Quran, ingat Quran, hukum halal haram, dosa pahala. Tapi kamu sokong golongan mujrimin. Apa cerita ni? Betul tak tuan? Macam tak sokong pun. Silap surau ke punya nak? Saya tuan-tuan jemputlah hebat punya PhD kat Allah. Kalau Quran ni ada ni, aku tak lari. Kan jelas dia sebut. Peliharalah daku supaya aku tidak akan jadi penyokong pada golongan yang bersalah ataupun berdosa. Bolehkah kita sokong golongan yang melanggar syariat Allah? Dia boleh kata sekularisme tak salah. Tak menjejaskan akidah. Masya Allah. Kalau ikut Nabi Musa pun, Nabi Muhammad kata kamu sesat dari jalanku. Dan Nabi menyambung, kalau Musa hidup sezaman denganku, Musa wajib kena ikut aku. Tengok tuan-tuan. Hebatnya Nabi akhir zaman ni. Dah terlanjur kita baca terus hadis ke-15. Kaifa antum idza nazal. Ini kenapa ubah tempat pula tu imam ni? Kaifa antum idza nazala ibn Maryam fikum fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa yang belum wafat, berdasarkan Ali Imran ayat 55, memang dia belum wafat, akan diturunkan semula ke alam dunia di akhir zaman untuk memimpin umat Islam di akhir zaman. Bagaimana dia memimpin kita ketika itu kalau ditakdirkan kita panjang umur. Dalam hadis riwayat Imam Muslim hadis ke-15 ini, beliau akan merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tak ikut Injil dah.
Ada pula ikut sekularisme tak sesat. Puak-puak ni teruk, tuan-tuan. Ni puak-puak mengaji agama ni. Kebanyakan kawan-kawan saya ni. Sekarang kami tak kawan lah. Jumpa saya nak bunuh puak-puak ni semua. Kawan pun buat sial lah. Kan? Apa cerita ni nak pertahankan kezaliman, nak mempertahankan kemungkaran ni tak betul. Bukan Islam ajar macam tu. Boleh? Jadi contoh utama Al-Ahzab ayat 21 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengiktiraf wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat yang keempat surah ke-68. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak, budi pekerti yang agung. Jadi contoh kita dia. Kalau tak mau pakai hadis, tak apa, saya tetap terima hadis. Sebaik-baik contoh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang tak suka hadis, kita kemukakan dalil, takkan dalil Quran pun tak mau. Sebab itu syarat ketiga, amalan-amalan kita diberi ganjaran pahala mesti menepati sunnah. Dan Nabi sendiri bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak selaras dengan apa yang aku ajar, amalan itu ditolak. Inilah 3 syarat, tuan-tuan. Dan salah satunya saya kaitkan dengan hadis yang kita baca pada malam ini. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung pada niat. Niat kerana Allah, beriman kepadanya dan menempati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini disebut lagi, sebahagian yang disebut di sini ialah wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia atau kepada wanita yang nak dikahwininya, maka hijrahnya fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Sebab ada seorang sahabat, dia nak kahwin Ummu Qais, nama perempuan tu. Jadi perempuan ni tinggal kat Madinah. Dia hantar SMS. Dia kata, kalau you nak kahwin dengan I, kena datang ke Madinah. Si cerai itu pun berhijrah ke Madinah kerana nak kahwin. Jadi dia dapat kahwin, tak dapat pahala hijrah. Jadi dalam hadis ini, Nabi menyebut dunia. Dunia atau wanita yang nak dikahwini. Kita ulang semula, tuan-tuan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Apa maksud, tuan-tuan, dunia ini manis dan hijau? Tuan Imam, Nabi tak sebut dunia ini manis dan biru. Jadi jelas Nabi tak suka biru. Saya pakai biru, ada tak ada? Nasib baik. Saya warna biru tu suka juga, tapi orang biru saya tak suka. Saya suka orang hijau, Incredible Hulk. Tengok The Avenger kan. Sekali marah, tuan-tuan, dia lanyak habis. Itu box office tu, The Avenger. Tuan-tuan, The Avenger pun tak tahu. Cerai ya. Ayah cakap. Manchester United belasah Bayer Leverkusen tu, tahu tak 5-0. Tak tahu juga. Payah. Kena tahu ya sikit sebanyak. Nah, cerita-cerita dunia ni. Kan cerita gitu. Maksud hijau ialah indah pada pemandangan. Sesuatu yang mampu menarik perhatian kita, yang menyebabkan kita menjadi leka dan lalai, tidak menunaikan tuntutan kewajipan agama. Jadi kita baca hadis tadi, kita kait dengan ayat Quran surah ketiga Al-Imran 185, dalam ni ada. Dan siap dengan tafsirannya. Ayat di penghujung 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Apa dia dunia ni menatang apa?
Benda-benda. Terlupa dah. Kalau di Kedah binatang. Ya. Orang tua-tua Kedah semua macam tu tuan-tuan. Kalau dia tak tahu sesuatu benda dia pegang. Ni binatang apa? Kan? Mana ni binatang tu pun tak ada dah. Duduk tak mana dah. Ni binatang apa? Ni bukan binatang. Nenek, ni handphone. Kan? Orang Kedah semua binatang. Ada je mesej masuk. Kena baca juga. Nanti ada kematian ke. Tapi kalau musuh-musuh saya mati pi lah. Lantak pi ya. Kan? Dunia ni apa dia? Benda. Ni main apa pula dah? Lepas sorang. Banyak gangguan. Datang nak ambil gambar, datanglah awal. Takkan nak mula lain, matilah aku. Nanti ni yang Ahmad Yasfu marah ni. Cut! Cerita dia. Tuan-tuan dengar dunia, dia sebut di sini. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya. Inilah dunia. Kemewahan hidup, pangkat kebesaran. Apakah salah? Kita dengar tafsir. Tak salah sebenarnya. Tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Ada manusia yang terpedaya dengan kekayaan. Ada manusia tertipu dengan kedudukan, pangkat, kebesaran. Ini tuan-tuan. Kita dengar tafsiran. Oleh itu, awaslah daripada dilalaikan dan diperdayakan oleh kesenangan dunia dan kemewahannya. Dan sebaliknya, gunakanlah semuanya itu untuk amal kebajikan bagi mencapai kesenangan dan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Makna tak salah. Takdir si fulan ni menjadi kaya raya, orang kaya. Tapi zakat dia tunai. Sedekah-sedekah sunat banyak, masya-Allah. Kan? Apa sajalah amal-amal kebaikan, kebajikan dengan orang tu susah, dia tolong orang, masya-Allah. Kan? Dulu tuan-tuan ada seorang sahabat saya, sampai nak sewa rumah pun tak mampu. Kesian kita dengar. Jadi saya war-war dalam kuliah, siapa nak sumbang, kita nak bina rumah. Tanah ada, tapi nak bina rumah ala kadar. Tuan-tuan tahu harga rumah berapa? 8,000. Dia tinggal sampai hari ini. Ada seorang hamba Allah tu datang-datang, berapa lagi yang tak cukup ustaz? Saya bagi tahu, dia bagi. Dia memang orang kaya, tapi pemurah. Tak salah. Kan? Ini dahlah kaya, zakat tak nak keluar. Atau kedekut pula tu. Ustaz dah tahu dah, tiap-tiap bulan ustaz datang kutip derma. Cerita gitu. Kan? Tak bagi juga. Nampak-nampak kena hantar cikgu murni lah. Baru boleh dapat banyak sikit. Kan? Pangkat kebesaran. Tak apa, tak salah jadi PM, jadilah. Tegakkan keadilan. Ni kata nak muzakarah pula dah. Kan? Nak muzakarah boleh, nak ajak masuk kami tak mau. La yudarul mu'min min juhrin wahidin marratain. Hadis Bukhari. Orang beriman tak akan disengat 2 kali daripada satu lubang. Cukuplah. Dulu kami kena dah sekali lanyak kan. Cukup. Kalau nak pun syarat, kita ikut Quran. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kita kembali merujuk pada Al-Quran As-Sunnah. Fahaman sekularisme, nasionalisme semua dihapuskan. Kita nak Islam. Yang tu boleh. Betul tak? Tuan-tuan setuju tak? Setuju malam ni ada kenuri tak? Cantik. Ini tafsirannya. Mereka ini walaupun hidup mewah, pangkat kebesaran milik mereka, tapi mereka tidak dileka dan dilalaikan oleh
dunia ni. Inilah kata dunia. Jadi dalam hadis tadi, ada sesiapa yang berhijrah kepada dunia atau wanita yang nak dikahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Itu sedikit penambahan. Akhir sekali Ustaz Zahazan menyebut tentang hijrah. Dan hijrah ni insya-Allah kita bahas bulan depan. Sebab ada hadis dan ada beberapa ayat Quran yang boleh kita kaitkan dengan hijrah. Oh, ni nak kempen sikit kan. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak dengar ceramah siapa ni, handsome ustaz ni, Ustaz Syaril Long, patutlah macam kenal lah kan. Ni ada album terbaru. Album terbaru ada 2 tentang mati syahid dan tentang bencana lidah dan tangan yang bakal kita bahas bulan depan di sini berdasarkan hadis dan ayat-ayat Quran insya-Allah. Jadi saya nak bagi salam terlebih dahulu, lepas tu ada satu pengumuman. Jadi ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.